Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada temu janji dengan Ustaz Zakaria. Kita nak tanya sedikit tentang isu masjid dan surau yang hari ini kecoh. Masyarakat di luar sana kecoh. Kenapa pasar raya buka, masjid surau tak buka? Jadi kita nak tanya sendiri Ustaz Haji Zakaria bin Osman selaku pengurusi Surau Putra Al-Amin Pasar Paksi Persilapan Putrajaya. Mungkin dia ada komen ataupun nasihat yang mungkin dia boleh berikan kepada kita dan juga untuk panduan masyarakat seluruhnya. Alhamdulillah, saya melihat keinginan dan kehendak masyarakat khususnya umat Islam yang sabar-sabar untuk datang ke masjid, ke surau untuk mengimarahkan masjid dan surau sebagai rumah Allah. Lebih-lebih lagi umat Islam sedang menyambut bulan Ramadan pada kali ini dalam suasana yang berbeza. Kebiasaannya setiap tahun bulan Ramadan di masjid di surau ini penuh dengan jemaah yang datang untuk mengimarahkan bulan Ramadan dengan berbagai program dan aktiviti. Tetapi pada tahun ini bulan Ramadan disambut agak kelainan kerana surau dan masjid tidak dibenarkan untuk beroperasi. Jadi tidak mustahil lah kenapa tuntutan umat Islam yang begitu sangat ingin untuk datang ke masjid, ke surau, menuntut supaya kebenaran itu diberikan dalam tempoh PKPB ini menunjukkan satu rasa kasih dan rasa cinta yang bersangatan yang ada di dalam jiwa mereka, dan kita mudah-mudahan ini sebagai suatu petanda positif hasil daripada keimanan dan ketakwaan yang ada dalam umat Islam. Dan mudah-mudahan kita tergolong di kalangan lelaki yang hatinya terpaut di masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, lelaki yang hatinya sentiasa ingat ke masjid. Dan kita anggap bahawa budaya ini sudah ada dalam diri masyarakat umat Islam di negara kita ini, yang memang hati mereka itu tak sabar-sabar nak pergi berjemaah dan juga mengimarahkan rumah Allah ini. Memang benar pada ketika ini pihak kerajaan masih lagi dalam tempoh penelitian untuk menyediakan satu SOP ataupun garis panduan yang konkret bagi membenarkan masjid dan surau ini beroperasi. Memang betul kita melihat beberapa sektor telah pun diberi kebenaran untuk beroperasi, sebagai contoh sektor ekonomi yang melibatkan pasar raya, pusat membeli belah, gedung dan sebagainya telah diberi kebenaran beroperasi. Tetapi kata mereka, malangnya masjid dan surau kenapa tidak diberi kebenaran untuk beroperasi bagi membenarkan para jemaah untuk datang ke surau dan juga masjid. Dalam hal ini saya ingin menasihati kita semua umat Islam. Memang betul kita tak sabar untuk datang ke rumah Allah ini, tetapi kita mesti juga akut dengan nasihat dan juga pandangan pihak pakar. Dalam hal ini pihak pakar yang juga berautoriti adalah pihak kerajaan yang terdiri daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, yang terlibat dalam menentukan sama ada sektor mana yang boleh dibenarkan beroperasi. Dan ini juga mengambil kira pandangan tokoh-tokoh agamawan seperti Ashabus Samah, para mufti, yang perlu kita mendapat pandangan mereka. Jadi dalam hal ini perkara yang perlu kita utamakan adalah perkara aulawiyat, iaitu menjaga nyawa. Itu virus ataupun wabak pandemik ini sangat mengancam nyawa. Jadi pertimbangan yang dibuat oleh pihak berwajib bagi membenarkan sesuatu sektor ataupun suatu institusi itu untuk beroperasi, pertimbangan yang paling utama adalah adakah ia menjamin keselamatan diri individu ataupun masyarakat itu. Kalau di surau di masjid, seperti yang kita ketahui, majoritinya yang datang ke masjid dan ke surau ini adalah terdiri di kalangan orang yang sudah berusia, golongan yang sudah bersara daripada perkhidmatan, umpamanya mereka inilah
yang kerap datang dan menggunakan masjid. Dalam hal ini kita dapati bahawa virus pandemik COVID-19 ini dia sangat sensitif kepada orang yang uzur, orang yang berusia dan orang yang kurang daya ketahanan dirinya. Jadi sudah pasti kalau kumpulan ini kita benarkan mereka datang ke masjid, dia akan mengundang satu bahaya yang sukar untuk dikawal. Selain daripada itu juga kita juga perlu melihat bagaimana kesesuaian kesediaan pentadbir masjid dan surau. Kerana rata-rata kita dapati yang menguruskan masjid dan surau ini bukanlah terdiri di kalangan orang yang bekerja tetap di masjid dan surau. Mereka hanya sebagai sukarelawan yang mengurus dan mentadbir masjid ini. Dia berbeza dengan di supermarket, mall, gedung dan pusat membeli belah dan sebagainya, kerana mereka telah mempunyai kaki tangan ataupun pihak keselamatan yang dibayar gaji untuk membuat kawalan keselamatan, kawalan kesihatan mengikut SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Jadi ini juga perlu kita ambil kira lah, oleh kerana kekurangan kaki tangan ataupun petugas-petugas yang sanggup untuk menjaga masjid dan surau kalau dibenarkan solat jemaah, itu juga perlu diberi pertimbangan untuk membuat ujian suhu badan, untuk memastikan penjarakan sosial berlaku di dalam ketika solat berjemaah, untuk kuman setiap kali diguna kawasan masjid itu untuk solat berjemaah. Kemudian untuk kegunaan solat jemaah berikutnya perlu dinyah kuman. Setiap kalau 5 waktu maka 5 kali kena buat. Jadi maka ini akan membebankan pihak pentadbir dan juga pihak pengurusan surau. Kalau aktiviti nyah kuman ini tak dibuat, maka kemungkinan orang yang datang solat pada solat yang pertama itu dia ada positif COVID umpamanya. Dia batuk, dia bersin ataupun dia punya cecair daripada badan dia, peluh, air liur dan sebagainya kena pada karpet, maka orang yang berikutnya akan boleh mengakibatkan jangkitan kepada orang yang berikutnya. Dan ini sudah pasti kita tidak mahu. Hanya kerana kita ingin membenarkan solat fardu berjemaah itu adalah merupakan satu fardu kifayah, maka kita nak menjaga nyawa itu adalah merupakan fardu ain, dia lebih besar. Kita perlu mengutamakan fardu ain untuk menjaga kesihatan dan juga nyawa kita. Solat berjemaah dalam tempoh ini kalaupun tidak lagi dibenarkan, kita boleh melaksanakan solat berjemaah di rumah masing-masing. Dan pandangan para ulama mengatakan bahawa juga mereka yang pada kebiasaannya selalu beramal dengan solat jemaah di masjid ataupun di surau, tapi oleh kerana ada halangan, mereka solat berjemaah bersama ahli keluarga di rumah, mereka juga akan mendapat pahala sama seperti solat di masjid dan di surau. Ini satu peluang yang sangat baik untuk kita faham dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat ini, supaya dia tidak menimbulkan sesuatu isu yang boleh menjejaskan imej Islam itu sendiri. Nasihat saya adalah kita sama-sama bersabar dan hanya kita patuh kepada ulil amri. Artinya pihak yang berkuasa, yang pemerintah yang mempunyai kuasa, mereka lebih mengetahui tentang sesuatu isu ataupun sesuatu keadaan untuk kebaikan semua umat manusia. Kita mungkin kita berfikir dari satu aspek kepentingan diri kita sahaja ataupun kepentingan jemaah kita sahaja, tetapi pihak pemerintah dia memikirkan tentang aspek yang lebih maslahah, yang lebih umum. Kita tidak mahu imej Islam ini mungkin tercemar apabila suatu hari nanti mungkin tersebar wabak virus corona ini, kluster masjid dan surau.
Jadi dia boleh mencemarkan. Okey, bila orang bercakap kata ni ini wabak kluster masjid dan surau. Ini wabak kluster, ini orang masjid, ini orang surau. Jadi dia sedikit sebanyak dia boleh menjejaskan imej umat Islam itu sendiri. Jadi kita harus bersabar. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa berdoa. Dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, perbanyakkanlah doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala cepat hindarkan kita daripada virus ataupun gejala ini. Banyak berdoa, sentiasa berdoa dan mempermudahkan, mudah-mudahan pihak berwajib memberi kebenaran kepada kita untuk mengimarahkan rumah Allah ini. Sekurang-kurangnya kita melaksanakan salat pada Jumaat terlebih dahulu. Kalau sukar untuk melaksanakan salat berjemaah 5 waktu, mungkin pihak kerajaan mempertimbangkan bagaimana SOP terbaik untuk salat jemaah dengan kawalan-kawalan yang tertentu, dan juga bagaimana kesanggupan pengelola ataupun pengurus pihak masjid dan surau untuk menerima jemaah yang datang itu. Dan yang ketiga, harapan saya adalah agar apabila rumah Allah ini dibuka nanti, semakin ramai masyarakat yang datang ke masjid, ke rumah Allah, ke surau ini untuk mengimarahkan dan pastikan kita menjaga keselamatan diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat dan juga jemaah semua, dan kita akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala.